Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi akhrajna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi alhamdulillah puan-puan, bersyukur kita kehadrat Allah SWT dengan limpah serta izin kurnianya pagi ini kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu melalui alam maya. Dan untuk menambah keberkatan majlis ilmu kita ini, marilah sama-sama kita bukanya dengan bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jadi sebagai pengetahuan kita lah, hari ini kita masuk itu kita belajar kitab Tanbihul Ghafilin, masuk bab kedua, tajuknya beratnya maut dan kengeriannya. Maksudnya maut ni berat, kita akan hadapi sakratul maut dan kengerian yang ngeri ya. Dan insya-Allah hari ini kalau kita seperti kulit saya ni, yang berkulit atau berbaju macam saya ni, di muka surat hari ini 28 ya, iaitu perenggan tengah ya. Kita menyambung pada kita berhenti itu 9 dan 11 ya. Dan 12 dan 1 saya tak buat Google Meet, ada problemnya internet. Okey, kita teruskan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kat situ ya. Tengah panggilan tengah ya. Lau ta'lamul hayawanatu al-bahaimu ma ta'lamuna minal mauti ma akaltum lahman saminan abadan. Nabi bersabda, maksudnya andaikan binatang-binatang itu mengetahui tentang mati, kalau kita ada lembu, kambing, kerbau, binatang ternakan kita itulah, dia tahu tentang kematian dia. Sebagaimana yang kamu ketahui, nescaya kamu tidak dapat makan daging binatang yang gemuk selamanya. Kalaulah binatang tu, dia kata, kita peliharaan kita tu, lembu, kambing, kerbau, ayam, itik semua tu, kalau dia tahu tentang kematian ni, tak gemuk dah lembu tu, tak gemuk dah kambing tu ya. Kerana apa? Takut, susah hati. Sebab apa? Dia nak makan rumput pun dia rasa tak selera, sebab takut kepada kematian. Tapi oleh kerana dia tak tahu tentang kematian tu, sebab itulah kita dapat merasai nikmat makan daging ya. Daging yang segar, lembu yang gemuk ya. Tu ya. Jadi itulah menunjukkan bahawa kematian itu sangat-sangat takut, ngeri ya. Okey. Abu Hamid Al-Lafaq berkata, siapa yang sering ingat mati, maka dimuliakan dengan 3 macam.
3 macam dimuliakan. Duk ingat mati ni, duk sehari semalam nak kalau lah aku mati hari ni macam mana. Maksudnya kita ingat pada mati. Jadi dia kata orang yang sering ingat mati ni dimuliakan dia dengan 3 macam. Pertama, dia segera bertaubat. Kita lah ya, bila masih lagi COVID meningkat dan sebagainya, banyaklah istighfar. Astaghfirullahalazim. Aku mohon ampun pada Allah yang Maha Agung, Maha Mulia, ya. Banyak-banyak bertaubat pada Allah, ya. Dia segera bertaubat. Dan dia terima terhadap rezeki dengan tidak tamak. Apa Allah Ta'ala bagi rezeki kita, alhamdulillah, terima. Taklah tamak sampai tinggalkan yang telah diwajibkan oleh Allah, fardu-fardu yang diwajibkan semata-mata nak cari rezeki. Sanggup ya, buat part time, pergilah kerja-kerja yang lain hingga tinggal suruhan-suruhan Allah ya. Jadi orang yang ingat pada mati, dia tak tamak. Dia terima apa Allah Ta'ala bagi rezeki, alhamdulillah. Dengan kerja yang aku ada hari ini pun cukup makan, cukup untuk perbelanjaan, alhamdulillah ya. Jadi dia kata, dan yang ketiganya, dia tangkas beribadah. Tangkas tu maksudnya bila masuk waktu segera ibadah ya. Boleh-boleh kalau rasa aku ni pagi ni tak ada apa pun hal, ambil wudu, buatlah solat sunat duha, solat sunat taubat dan solat-solat sunat apa yang kita rasa kita boleh mampu lakukan ya. Maksudnya suka untuk beribadah. Sedang yang selalu lupa akan mati, yang selalu lupa mati apa jadi? Terkena akibat 3 macam. Orang yang selalu lupa mati, dia akan jadi macam ni, 3 jenis. Pertama, menunda-nunda taubat. Tak ingat nak bertaubat lagi, relax lagi, seronok dengan kelazatan dunia ni. Ya, dunia ni tak habis ya. Seronok kita tu, Masya Allah, melalaikan ya. Jadi dia tak menunda-nunda taubat. Yang ingat mati tadi, segera bertaubat. Tapi yang tak ingat mati ni, menunda-nunda taubat. Tak mau nak sebut astaghfirullahalazim. Paling tidak sehari semalam 100 kali kita bertaubat pada Allah. Lebih banyak, lebih baik. Paling sikit 100 kali. Dan orang yang lupa pada mati juga tamak dalam rezeki. Tak cukup-cukup lagi. Allah Ta'ala bagi rezeki banyak ni, tak cukup lagi. Nak tambah lagi, sampai nak mengaji Quran tak sempat, sampai nak berjamaah tak sempat, nak ke masjid tak sempat, semua tak sempat, sibuk. Kita biasa jumpa orang, dia cakap, "Ustazah, saya sibuk sampai nak belajar Quran pun tak sempat dah." Bila lagi kita nak mencelah? Kalau usia kita pun dah sampai mencecah 50-an, 60-an, kita masih lagi dengan dunia yang melalaikan. Kita takut kita mati dalam keadaan kita tak sempat ya. Tak sempat nak beribadah, tak sempat nak belajar, tak sempat nak faham ilmu agama. Jadi data orang yang lupa pada mati tadi, pertamanya menunda-nunda taubat, kedua tamak dalam rezeki, dan ketiganya malas beribadah. Ini yang kita takut. Malas nak sembahyang pun tunggu hujung-hujung waktu. Yang fardu, hak sunat lagilah. Kalau malas hak yang wajib, hak sunat pakai tak buat lah ya. Okey. Nabi Isa alaihissalam biasa menghidupkan orang mati. Ni Allah Ta'ala bagilah atas izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi Nabi Isa ni dapat menghidupkan orang mati. Maka ditegur oleh orang kafir. Orang kafir komplain kepada Nabi Isa, "Engkau hanya dapat menghidupkan orang yang baru mati." Jadi orang kafir tengok Nabi Isa dapat hidupkan orang mati, dia buat komplain lah. Sajalah ni. Maksudnya nak membantah juga ya. Jadi dia kata, "Engkau hanya dapat menghidupkan orang yang baru mati. Kemungkinan belum mati benar orang itu." Ini yang bagi hidup orang mati ni, dia kata orang yang baru mati. Kena-kena orang tu belum mati betul lagi. Dia buat komplain dia ya. Maka cuba hidupkan orang yang dahulu itu. Cuba hidupkan orang yang dah lama mati tu, bertahun-tahun tu. Jadi dia maksudnya saja menemplak kepada Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam berkata, "Kamu pilih sendiri siapa yang kamu minta saya hidupkan." Jadi Nabi Isa kata kepada orang kafir,
Sekarang bagi tahu siapa yang kamu nak saya hidupkan, yang mati lama-lama dah tu, ya. Mereka berkata, hidupkan Sam bin Nuh alaihi salam. Sam bin Nuh ni lama dah mati. Maka Nabi Isa pergi ke kuburnya dan di sana sembahyang 2 rakaat. Nabi Isa pergi kepada kubur Sam bin Nuh dan sembahyang 2 rakaat, minta izin Allah Taala, minta bantuan pada Allah Taala supaya dia dapat hidupkan orang yang dah lama mati ni, nama Sam bin Nuh. Dan berdoa kepada Allah. Nabi Isa pun berdoa kepada Allah, minta Allah Taala bantu dia untuk menghidupkan orang mati ni dengan izin Allah. Maka Allah menghidupkan Sam bin Nuh sedang rambut, kepala dan janggutnya telah putih. Maka hiduplah Sam bin Nuh tu yang dah mati lama tu. Keluar Sam bin Nuh tu, tengok-tengok keluar pada kubur dia, kepala dia dah uban, janggut dia pun dah putih uban, ya. Maka ditanya orang-orang ramai tadi ni, orang kafir yang cabar kepada Nabi Isa tadi, tanya, mengapa kamu berubah padahal waktu itu belum ada uban? Kenapa kamu ni keluar pada kubur, tengok-tengok rambut beruban, janggut beruban, sedangkan waktu kamu mati dulu muda lagi, rambut belum uban, janggut pun belum beruban. Jawab Sam bin Nuh, ketika saya mendengar panggilan untuk keluar pada kubur tu, saya kira hari kiamat. Kerana itu rambutku langsung menjadi putih kerana ketakutan. Jadi Sam bin Nuh kata bila dia dengar, ya, dia dihidupkan tadi untuk keluar pada kubur tadi, dia ingatkan dah datang hari kiamat, ya. Jadi dia rasa takut. Sebab tu menyebabkan rambut dia jadi beruban putih dan janggut dia pun beruban. Lalu ditanya, berapa lama kamu mati? Orang kafir tadi tanyalah kepada Sam bin Nuh tadi, kamu ni lama mana dah mati? Jawab Sam, sejak 4,000 tahun dan belum hilang rasa pedihnya maut. Aku ni mati maksudnya dah 4,000 tahun lah. Lama 4,000 tahun. Dan sakit maut tadi, pedihnya maut tadi belum hilang. Itulah menunjukkan, ya, sakratul maut tu begitu pedih, begitu sakit, ya, amat nyeri. Kita akan hadapi semuanya ni, ya. Tapi itulah, ya, kita mohon pada Allah, minta Allah Taala ringankan sakratul maut kita, ya. Kita senang nak mati, ya. Tiada seorang mukmin mati melainkan ditawarkan kepadanya kembali hidup di dunia. Orang Islam ni, kita ni bila mati Allah Taala tawarkan, nak ke balik pulang ke dunia? Tentulah ibaratnya. Tetapi ia menolak. Orang mukmin yang mati ni dia menolak. Kalau Allah Taala kata nakkah hidup balik ke dunia? Ibaratnya itulah ditawarkan, ya. Tetapi ia menolak kerana beratnya sakaratul maut. Tak mau dah hidup balik ke dunia. Sebab apa? Dah alami sakaratul maut tadi, dah teruk dah, tak mau 2 kali alami sakaratul maut. Kecuali orang yang mati syahid. Orang mati syahid ditawarkan untuk hidup di dunia, dia suka. Mereka tetap ingin hidup kembali ke dunia untuk berperang dan mati syahid lagi. Itu orang mati syahid di medan perang. Kalau ibarat Allah Ta'ala tawarkan, nakkah balik hidup ke dunia? Nak. Tentulah sebab mereka tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Juga mereka merasakan kebesaran, kehormatan orang yang mati syahid di sisi Allah. Orang yang mati syahid dia tak rasa sakit waktu mati itu. Itu hebatnya orang mati syahid berbanding kita yang mati biasa, ya. Ibrahim bin Adham ketika ditanya, mengapakah engkau tidak mengajar? Ya, seorang ulama besar, ya, Ibrahim bin Adham. Orang tanya dia, kenapa tak mengajar? Ilmu banyak, ya. Jawabnya, saya masih sibuk 4 macam. Saya tak boleh mengajar sebab saya sibuk 4 macam. Bila selesai urusan 4 itu, saya dapat mengajar. Selesai 4 macam ni, hal ni, dia baru boleh mengajar. Ditanya oleh orang, apakah yang 4 itu? Jawabnya, pertama, saya sedang memikirkan yaumul bitsah, ketika Allah menentukan anak Adam. Dia sedang fikirkan tentang hari kebangkitan, hari di padang mahsyar kita tu, ya. Jadi dia sedang memikirkan tu sampai tak boleh nak mengajar lagi. Dia fikir macam mana lah aku ni, ya. Mereka ini untuk syurga, ya. Saya sedang memikirkan yaumul bitsah ketika Allah menentukan anak Adam. Mereka ini untuk syurga, Allah Ta'ala kata, dan mereka ini untuk neraka. Saya tidak mengetahui
termasuk golongan yang mana saya ni. Dia bimbang ya, bila kita dibangunkan dia hari akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, dia bimbang, takut nanti dia tak tahu dia ni dalam golongan mana. Ibrahim bin Adham ni, orang ulama pun bimbang ya. Bimbang, adakah aku ni golongan masuk syurga atau aku ni golongan masuk neraka. Tu dia sampai bimbang macam tu. Masya-Allah, hebatnya ya. Kedua, urusan yang kedua tadi yang menyebab dia tak dapat mengajar fikir yang ni. Kedua, saya memikirkan kejadian manusia ketika di perut ibunya, ketika akan diberi roh dan malaikat disuruh mencatat untung atau celaka. Ibrahim bin Adham ni sedang fikir macam mana ketika dia dalam perut ibu dia dulu. Kita semuanya berada dalam perut ibu, diberi roh, malaikat dah catat kita nak hidup kita ni untung atau celaka, baik atau tak baik. Ya. Saya pun tidak mengetahui dari golongan manakah saya. Dia fikir aku ni golongan mana? Golongan rugi ke golongan untung? Dia fikir sampai tahap tu ya. Ketiganya, nanti malaikat maut datang kepadaku lalu bertanya kepada Tuhan, apakah roh orang ini digolongkan orang muslimin atau bersama orang kafir? Saya pun belum mengetahui bagaimana jawab Allah kepada malaikat itu. Dia bimbang juga. Bila nanti malaikat maut datang cabut nyawa dia, dia kata Allah Ta'ala maksudnya golong dia sama dengan orang muslimin ataupun orang kafir. Itu sebab tu dia takut ya. 4, saya berfikir tentang ayat. Dia fikir tentang satu ayat ni pula ya. Ini yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Okey, maksud dia, berpisahlah kamu hari ini hai orang yang derhaka. Surah Yasin ayat 59. Dia bimbang kita ni, contoh diri dia ni takut termasuk golongan orang yang derhaka. Kalau orang yang baik tak apa. Golongan orang derhaka ni maksudnya azab, takut ya. Jadi dia fikir sampai masya-Allah, sampai tak boleh nak buat kerja, sampai tak boleh nak mengajar dah. Susah hati. Punya hebatnya ya. Orang dulu ni berfikir tentang kematian. Berbanding kita hari ini ya, masya-Allah. Kadang-kadang seronok sangat lupa kematian. Tengah makan sedap lupa kematian. Tengah tidur sedap lupa kematian ya. Tengah seronok-seronok pergi berkelah, pergi shopping, pergi apa, lupa kematian ya. Sedangkan ulama-ulama pun tak lupa kepada kematian, selalu memikirkan tentang kematian ataupun maut ya. Okey, saya belum mengetahui dalam golongan manakah saya ini. Dia baca surah Yasin tadi ya, dia kata berpisahlah kamu hari ini hai orang derhaka. Jadi Ibrahim bin Adham ni dia bimbang sama ada dia ni tergolong orang yang baik ataupun orang yang derhaka. Sebab tu dia punya fikir hingga dia merasakan tak boleh nak buat kerja apa, fikir sangat ni ya. Masya-Allah. Abu Laits berkata, sungguh untung orang yang diberi Allah pengertian dan disedarkan dari kelalaian. Kita ni fikir, ya Allah, muhasabah diri kita, perempuan, adik-adik, kakak-kakak, sahabat semua. Andai kata hari ini ataupun dalam jangka masa terdekat, ni kita adalah disedarkan dengan kelalaian kita tadi. Alhamdulillah, sedarlah. Kita tengok ramai sahabat-sahabat kita dah meninggal dunia ya, dengan cara sakit, dengan asbab dia COVID ya, macam-macam lah ya. Kita ada sedar pada diri kita, ya Allah, aku pun rasa tak lama dah aku ni akan dijemput oleh Allah Ta'ala. Bersedialah aku. Takut tak bersedia, tengah gelak ha. Masa tu dicabut nyawa. Na'udzubillah, takut. Tengah makan sedap-sedap tu tengah nganga-nganga tu tercekik, mati terus. Allahu Akbar ya. Biarlah kita mati dalam keadaan maksudnya husnul khatimah, mati dalam baik, mati dalam sujud, mati dalam wudu, mati tengah baca Quran, mati tengah solat ibadah, ibadah sunat ke, ibadah wajib ke. Allahu Akbar, mati yang baik tu ya. Dan dia kata, sungguh untung orang yang diberi Allah pengertian dan disedarkan oleh kelalaian. Kita disedarkan oleh lalai dan dipimpin sehingga berfikir bagaimana bila mati. Untuk saja tu fikir mati.
Ada lagu mati itu terlalu sakit, di dalam kubur terlalu sempit. Bayangkan, mati itu sakit, ya, nak keluar ni roh ni, ya, nak dicabut roh ni sakit, ya. Dalam kubur pula sempit. Allahu Akbar, takutnya, ya. Semoga Allah menjadikan penghabisan umur kami dalam kebaikan. Kita doa. Ini pun maksudnya pengarang kitab ni mendoakan kita sekali. Amin, ya. Semoga Allah menjadikan penghabisan umur kami dalam kebaikan serta mendapat khabar gembira, sebab orang mukmin pasti mendapat khabar gembira mati. Jadi orang Islam yang mukmin, yang beriman tu, dia mendapat khabar gembira ketika mati. Ketika mati itu Allah Taala ketika sebelum dicabut nyawa tu Allah Taala dah tayang dah tu. Lepas ni kamu akan dimasukkan ke mana? Dia nampak, sebab tu dia memandang. Dia nampak dah. Kalau nampak tempat baik, seronoklah. Tempat, maksudnya kita akan ditempatkan bersama-sama orang yang soleh, solehah, roh kita akan ditempatkan, kita akan seronok. Tapi kalau tengok, ya, azab tu yang menakutkan, ya. Jadi maksudnya orang mukmin pasti mendapat khabar gembira mati, iaitu dalam ayat. Ada diceritakan dalam ayat, iaitu surah Fussilat ayat 30 hingga 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق الله العظيم. Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, percaya benar-benar kepada Allah dan Rasulullah. Yang kata orang beriman tu, dia yakin dan percaya kepada Allah dan Rasul. Kemudian tetap istiqamah dalam menunaikan kewajipan dan meninggalkan larangan. Jadi kita kena istiqamah. Buat ibadah tu istiqamah. Sembahyang wajib, okey dah selesai. Buat mai bulan Rejab ni pula, banyakkan solat sunat, banyakkan ibadah sunat, puasa sunat, ya, semampu yang kita boleh, ya. Jadi istiqamah tu maksudnya berkekalan. Zikir kita banyak mana, berkekalan. Jangan hari ni zikir banyak, esok langsung tak ada. Istiqamah tu buat tetap. Walaupun sehari dia berzikir 100 kali, istighfar 100 kali dan sebagainya, maka dia buat tetap tiap-tiap hari. Maksudnya dia lakukan, ya. Jadi dia kata istiqamah dalam menunaikan kewajipan dan tinggalkan larangan. Apa yang Allah Ta'ala larang, tinggalkan. Benda-benda yang boleh bawa maksiat, bawa dosa, mengumpat, bergaduh, membenci, buat nanya orang, menzalimi orang, tinggalkan. Istiqamah dalam kata dan perbuatannya mengikuti benar-benar sunnatul Rasul. Sunnatul Rasul itu apa yang sunnah-sunnah Nabi kita buat. Dalam hidup kita ni banyak sunnah Nabi kita kena buat, ya. Contoh bila kita nak ke bilik air, amal tadi sebelum masuk bilik air baca doa dulu, masuk dengan kaki kiri, ambil kain kecil tutup kepala sama ada tuala ke apa. Itu sunnah Nabi tu. Kita buang air pun dapat pahala sebab kita amalkan sunnah Nabi. Lagi waktu makan, kita guna tangan kanan, basuh tangan, makan dengan tangan kanan. Makan pula duduk, cara duduk macam mana Nabi duduk. Itu sunnah, ya. Tapi kita kalau duduk atas kursi lah. Kalau duduk bawah kita bolehlah duduk secara ada kaedah dia, ya. Dan selepas makan jilatlah jari-jari kita tadi mendapat sunnah, ya. Banyaklah sunnah-sunnah Nabi yang perlu kita amalkan dalam hidup kita, dapat pahala. Makan dapat pahala, masuk bilik air dapat pahala, masak pun dapat pahala, sambil masak sambil berzikir, sambil kacau sambil berzikir, ya Latif apa kan, insya-Allah, ya. Maka akan datang kepadanya malaikat menyampaikan khabar gembira bagi orang yang beriman tadi, yang percaya kepada Allah dan Rasul tadi.
istiqamah dalam melakukan kewajipan-kewajipan dia, amalkan sunnah Nabi, dia kata dia akan dapat khabar gembira. Mati ini dapat khabar gembira. Kamu jangan takut. Kamu jangan takut dan jangan susah. Bila kita mati nanti, Allah Ta'ala akan kata kita, kamu jangan takut dan jangan susah. Dan bergembiralah kamu akan mendapat syurga yang dijanjikan kepadamu, sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah ya. Jadi kita amalkanlah kehidupan mengikut sunnatul Rasul, sunnah Nabi tadi ya. Kita akan diberi khabar gembira ya. Amalkan insya-Allah. Khabar gembira itu 5 macam. Khabar gembira itu ada 5 jenis. Pertama, untuk kalangan awam dan mukminin diberitahu. Untuk macam orang kita lah, orang awam ni, orang biasa kita ni, bukan ulama, kita bukan alim ya. Dia kata apa? Jangan takut. Khabar gembira tu bagi tahu kita jangan takut. Kamu tidak akan kekal dalam neraka. Bahkan kamu tetap akan mendapat syafaat para nabi-nabi dan orang-orang solehin. Itu yang untung tu. Kalau kita amalkan sunnatul Rasul tadi, kita akan dapat syafaat Nabi. Dan dia kata orang-orang solehin, orang-orang yang baik-baik itu, ulama-ulama. Dan jangan sedih. Khabar gembira tu kata jangan sedih atau berduka atas kekurangan pahala. Kalau hang kurang pahala pun jangan sedih. Dan kamu pasti masuk syurga. Ada jaminan masuk syurga. Alhamdulillah ya. Jadi kita sama-sama amal kalau sunnah Rasul. Walaupun tak berapa, walaupun tak banyak kita amal, tapi istiqamah amalkan ya, sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Okey, kedua pula, khabar gembira yang kedua pula dia kata untuk orang yang ikhlas. Sebab itulah puan-puan, adik-adik, kakak-kakak, sahabat semua ya, sama-sama kita berbesar dalam sehari semalam kita sentiasa betulkan niat kita melakukan sesuatu amal-amal, ibadah, pekerjaan dan sebagainya. Letakkan ikhlas di hati, niat yang ikhlas di hati. Ya Allah, ikhlaskanlah aku dalam melakukan sesuatu ya Allah. Tolonglah aku ya Allah, bantulah aku. Kalau tak ikhlas tak apa. Sebab tu kita kena ada ikhlas. Jadi dia kata untuk orang yang ikhlas, ikhlas tu buat tanpa minta balasan sesiapa pun ya. Dia kata kamu jangan khawatir. Orang yang ikhlas tu maksudnya diberi kabar gembira, kamu jangan khawatir, kamu jangan bimbang, kerana amalmu telah diterima. Itu hebatnya orang ikhlas. Walaupun dia buat sikit amal dia, tapi diterima Allah Ta'ala ya. Sebab ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kita letakkan niat kita betul-betul buat sesuatu lillahi ta'ala, berbetulkan daripada setiap masa. Walaupun kadang-kadang mulut dia sebut aku buat ni ikhlas, tangan boleh tulis aku buat ni ikhlas, tapi hati belum tentu. Jadi nak untuk dapat ikhlas di hati ni, mohon pada Allah, minta kepada Allah, ya Allah tanamkanlah sifat ikhlas dalam hatiku dengan sebaik-baiknya ya Allah. Aku takut ku lakukan sesuatu tak dikira pahala, tak dikira sebagai amal kita, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi dia kata untuk yang ikhlas kamu jangan khawatir. Berita gembira tu kata jangan bimbang, kerana amalmu telah diterima. Dan jangan sedih terhadap kurangnya pahala, kerana kamu pasti mendapat pahala berlipat ganda. Orang ikhlas tu pahala dia berlipat-lipat ganda. Jadi sebab itulah walaupun dia buat amal sikit, pahala dia tak banyak pun, tapi Allah Ta'ala akan lipat-lipat yang ganda pahala dia. Kerana ikhlas dia tadi buat, bukan kerana selain pada Allah. Dia buat satu kerana Allah semata-mata. Ketiganya pula khabar gembira kepada orang yang beriman tadi, iaitu untuk orang-orang yang taubat. Orang taubat ni ya, taubatan nasuha, taubat dengan sebenar-benarnya. Kita disuruh bertaubat. Taubatlah ya Allah. Dulu aku tak kata aurat ya Allah. Sekarang aku dah faham, dah tahu dosa, aku bertaubat ya Allah. Dulu aku banyak mengumpat orang ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aku tak mau dah ya Allah. Boleh-boleh elakkanlah aku daripada mengumpat orang ya Allah. Ya Allah, aku dulu ni jahat ya Allah. Banyaklah kejahatan-kejahatan kita sendiri yang tahu. Sebab kita yang buat, orang tak tahu ya. Jadi dia kata untuk orang-orang taubat, bertaubatlah ya. Taubat tu tak mau buat lah. Insaflah ya Allah. Sudahlah.
Sekarang aku nak jadi baik. Aku nak maksudnya meniti hari-hari yang dah tak berapa hari dah ini kita dihidupkan, dipinjamkan nyawa kita ni tak berapa hari dah ni. Minta Allah Ta'ala letakkan kita dalam urusan yang baik-baik belaka, amal yang baik-baik belaka. Jadi untuk orang-orang yang taubat, kamu jangan khawatir terhadap dosa-dosamu. Taubat tu yang bimbang dengan dosa. Dosa dengan Allah Ta'ala ampun. Dosa sesama manusia yang kita bimbang. Sebab dosa sama manusia, kita mesti pergi minta ampun pada Tuhan ampuni hati diri. Sebab itulah dosa dengan Allah, walau besar mana pun, bila kita taubat, taubatan nasuha, taubat dengan sebenar-benarnya dan berjanji ataupun bertekad takkan lakukan lagi, maka Allah Ta'ala akan ampun dosa. Jadi Allah berita gembira tadi, dia kata kamu jangan khawatir terhadap dosa-dosamu, maka semua sudah diampun. Dosa-dosa kita dengan Allah diampun. Sebab itulah di bulan Rajab ni, alhamdulillah kita banyaklah maksudnya suka untuk melakukan ibadah-ibadah sunat. Antaranya kita buat solat sunat tasbih, minta Allah Ta'ala ampun dosa kita tu. Kita buat solat sunat, kita buat taubat, minta Allah Ta'ala ampun dosa kita tu. Sebelum kita menempuh Ramadan, biarlah diri kita ni maksud bersih daripada dosa-dosa. Termasuk Ramadan lapang dah nak buat ibadah, ya. Jadi dia kata, maka semua dosa-dosa kamu tadi telah diampun. Allahu Akbar. Dan jangan sedih terhadap pahala. Pasti kamu dapatkan atas amalmu sesudah taubat. Bila kita bertaubat tu, Allah Ta'ala terima taubat kita. Amal-amal kita pun dicatat sebagai pahala. Hebat, ya Allah. Yang keempatnya, khabar gembira yang keempat. Untuk orang-orang yang zahid ni zuhud. Zuhud tu hidup sederhana. Walau dia kaya, tapi hidup dia sederhana. Makan dia pun sederhana. Pergaulan dia pun sederhana. Dengan kawan-kawan, dengan orang susah, semua dia kawan. Ini sebut zuhud. Dan bahasa Arab sebut zahid, ya. Kerana jangan khawatir mahsyar atau hisab. Dan jangan berduka sebab tidak akan dikurangi pahalamu yang berlipat-lipat ganda itu. Dan terimalah kabar gembira bahawa kamu akan masuk syurga tanpa hisab. Orang yang zuhud ni sederhana. Dia baik. Walaupun dia kaya, dia kawan orang susah, dia boleh masuk masyarakat. Dia sederhana, walau dia kaya, dia biasa lah. Hidup dia tak tunjuk-tunjuk. Yang takutnya kaya, lupa dia. Bila kaya, dia ego, dia sombong, dia takabur. Dia tengok orang susah, rasa benci, rasa macam ada halangan, dia tak boleh bersama dengan orang susah, orang miskin. Dia maksudnya itu dilarang oleh Allah Ta'ala dan juga dilarang dalam Islam. Tapi bagi orang zuhud ni, dia kata bahawa dia maksudnya dan terimalah kabar gembira bahawa kamu akan masuk syurga tanpa hisab. Hebat, ya. Jadi orang yang zuhud dia, walau dia pun berada, dia kaya, tapi dia menginfakkan wang ringgit dia, harta dia ke jalan fisabilillah, ke jalan-jalan Allah. Hebat, ya. Kelima, untuk ulama yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Ulama ni, untuk guru apa semua ni, mengajar orang ramai, ya, dalam masyarakat. Kamu jangan takut dari dahsyat hari kiamat. Ya, Allah Ta'ala kata jangan takut. Dahsyat hari kiamat. Hari kiamat tu hari bergoncang, ya. Dan jangan berduka sebab Allah akan membalas amalmu dengan syurga. Sebab itulah kena letak niat tadi. Nak pergi mengajar orang, ulama sekalipun kena niat lillahi ta'ala. Aku pergi mengajar karenamu, ya Allah, untuk menyampaikan ilmumu, ya Allah, supaya masyarakat faham dan beramal dengan ilmu, supaya jadi baik, ya. Suka beramal, ya, amal-amal yang baik tadi, ya. Jadi Allah Ta'ala akan balas amalmu dengan syurga, dapat pahala syurga. Juga orang-orang yang mengikuti jejakmu, juga anak-anak murid untuk guru tu. Kalau kata tadi orang ulama tadi, ya, anak-anak murid dia sekali. Kita ada berguru, untuk guru mana ulama dulu ni. Ulama tu dijanji dengan syurga, kita pun sekali dapat ikut. Allah Ta'ala kan bagi balasan syurga. Kenapa? Kita menuntut ilmu tadi untuk fahamkan ilmu Allah. Ilmu untuk maksudnya amal dalam hidup kita, untuk jadi lebih baik, ya.
Dan sungguh untung orang yang mendapat berita gembira pada ketika matinya. Seronoklah kalau kita mati dapat berita gembira, seronok. Tapi kalau dapat berita duka cita, sedih, azab, na'udzubillah. Sebab berita gembira hanya untuk orang mukmin yang baik amal perbuatannya. Berita gembira untuk orang mukmin. Mukmin ni lelaki yang beriman, mukminah perempuan yang beriman. Ya. Lepas tu dia kata sebab berita gembira hanya untuk orang mukmin yang baik amal perbuatannya, maka turunlah malaikat kepadanya. Malaikat turun pada orang mukmin yang mati tadi. Bertanya. Lalu bertanya, malaikat tanya, siapakah kamu? Maksudnya malaikat turun berjumpa dengan orang mukmin yang mati itu. Orang mukmin tadi tanya kepada malaikat, siapakah kamu? Tak kenal. Kamu tidak melihat muka yang lebih kami tidak melihat muka yang lebih elok dari kamu dan yang lebih harum dari baumu. Orang mukmin yang mati tadi tanya kepada malaikat, siapakah kamu? Aku tak nak tengok muka yang elok sangat ni. Dan bau yang harum sangat ni. Jawab malaikat, kami dahulu kawanmu. Malaikat kata, aku ni dulu kawan. Macam tu dah. Yang mencatat amalmu, duk catat amal ni. Lah kanan ni duk catat hak baik ni. Ketika di dunia, dan kami juga menjadi kawanmu di akhirat. Malaikat tu kata, dulu di dunia dulu aku duk catat hang buat baik ni. Lah kanan ni banyak buat baik. Dan sekarang hang mati di akhirat ni pun aku jadi kawan hang juga. Seronoklah kalau kawan dengan malaikat. Yang kita takut tu kawan dengan iblis, setan, tak maulah ya. Biarlah kita berkawan dengan malaikat. Malaikat tu adalah yang baiklah ya. Malaikat tu makhluk yang sangat taat pada Allah Taala. Apa perintah Allah semuanya dilakukan. Ya, terima perintah Allah dalam keadaan taat berbanding dengan kita manusia. Manusia ni ada yang ingkar, ada yang taat. Yang ingkar tak mau buat, sembahyang tak mau buat, tutup aurat tak mau buat, zakat tak mau buat, semua tak mau buat. Yang taat buat. Jadi ada golongan yang baik, ada golongan yang jahat kalau kata manusia. Tapi kalau mereka semuanya baik, semuanya taat, semuanya malaikat ni adalah makhluk yang dikasihi Allah, yang paling hampir dengan Allah ya. Maka seharusnya bagi orang yang berakal sedar dari kelalaiannya, dan tanda kesedaran itu ada 4. Kata kita ni sedar daripada kelalaian, ada 4 tanda. Kita boleh ukur diri kita. Pertama, mengatur urusan dunia dengan tenang dan berasa masih banyak waktu. Urusan dunia ni, kerja ke apa, buat kerja dengan tenang. Tak ada lah sampai yang kata tak tidur malam, sampai tak sempat semayang. Urusan dunia kena buat juga, kerja kena buat. Sebab itu adalah maksudnya kita mencari rezeki, mencari nafkah ya. Contohnya kita bekerja, katakanlah kerja sawah ke, kerja mengurus getah ke, kerja basuh pinggan kedai mamak ke apa, semua pekerjaan tu itu janji halal ya. Tapi jangan sampai melalaikan kita kepada kewajipan terhadap Allah Taala. Perintah-perintah Allah kita tak boleh lalai ya. Sampai time solat, kita solat. Lepas tu sambung balik kerja kita. Jadi dia kata orang yang ada sedar tentang kelalaian tu ada 4 jenis. Pertama, dia mengatur urusan dunia dengan tenang dan berasa masih banyak waktu. Alhamdulillah. Kedua, memperhatikan urusan akhirat dengan cermat dan sungguh kerana berasa waktunya mendesak dan tidak dapat ditunda. Jadi kita hari ini berada di bulan Rejab, boleh-boleh nak rebut peluang Rejab. Ya. Apa kebaikan, apa amalan nak tambah ya. Itu yang sebaiknya. Boleh puasa sunat, boleh banyak solat sunat. Boleh banyak sedekah, boleh banyak istighfar sebanyaknya. Ya, macam-macam kita boleh buat. Berdoa, ya, antara doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban,
dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Minta pada Allah panjangkan umur kita sampai Ramadan supaya kita dapat merasai untuk beribadah di bulan Ramadan, ya. Okey. Yang ketiganya kata mengatur urusan agama dengan rajin-rajin mencari ilmunya. Maksudnya bab-bab mencari ilmu ni kena rajin. Kalau malas nak dapat ilmu, kena rajin. Walaupun sikit kita baca Quran, walaupun sikit, walaupun tahu hukum hukum tajwid walau sikit, walau satu, tapi jadi kita mau menuntut ilmu. Ada pertambahan ilmu dalam sehari, mesti ada pertambahan ilmu. Kamu dalam sehari itu duduk hidup dalam lingkungan itu, ya, tak ada pertambahan ilmu, ya. Sama kalau kita pergi majlis-majlis ilmu, kita berada dalam kuliah ilmu secara bergelut ke macam-macam lah kita cari ilmu, ya. Jadi dia kata yang keempatnya bergaul dengan sesama makhluk dengan saling nasihat dan sabar. Dalam kita hidup ni, kita maksudnya bergaul dengan sesama kita ni, kawan-kawan, jiran tetangga, anak menantu, keluarga semua kan. Kita kena saling nasihat. Nasihat. Kita ni dah berumur dah, ingat nak mati, banyak amalan, banyaklah beristighfar, banyaklah berzikir. Kita nasihat sama-sama kita dan banyak sabar. Sabarlah, kadang-kadang serenah. Sahabat-sahabat ni macam-macam, ya. Ada yang jenis cakap kasar, ada jenis cakap okey, lembut. Jadi kita kena sabar, ya. Seperti dalam suratul As, Allah Taala berpesan, ya, iaitu wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Berpesan-pesanlah kepada kebenaran dan berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Dua orang yang berjaya, ya. Orang berjaya ni orang yang berpesan-pesan tadi, ya. Dan yang paling utama ialah orang yang mempunyai 5 sifat. Dan kita ni suruh kita tengok 5 sifat. Pertama, tekun beribadah kepada Tuhan. Tekun. Umur kita macam ni, ya, perempuan, adik-adik, kakak-kakak ni. Jadi bila kita ni nak ke mana, kakak ada lah set dalam diri kita. Aku nak pergi musafir, nak pergi ke Ipoh ke, nak pergi ke KL ke, nak pergi mana, bawa pakaian kita, bawa telekung kita. Sebab apa kita bawa telekung ni? Kita ingatlah sampai jam solat nanti, aku nak solat, singgahlah masjid mana aku nak solat. Ni telekung aku bawa sendiri. Itu maksud kita dah set dalam diri kita. Dia kata tekun beribadah kepada Tuhan. Tekun tu beringat lah. Lagi aku nak sembahyang kat mana ni, Zuhur ni, Asar kat mana ni, Maghrib kat mana ni. Ada kita beringat lah, ya. Sebab kita dah berumur ni lagi lah, kena ingat solat lima waktu. Jangan sekali-kali sampai terbabas, sampai keluar terluput waktu, ya. Kedua, sangat berguna terhadap sesama manusia. Kita jadikan hidup kita ni sangat berguna kepada orang lain. Contoh, kita pandai Quran, kita ajar orang. Berguna tak? Berguna. Kita pandai apa ilmu apa sikit, kita ajar orang. Sangat bermanfaat diri kita ni pada mereka. Jangan diri kita ni tak ada apa manfaat. Kata dia tu, apa nak tumpang ilmu pun tak boleh. Kedekut ilmu pula. Na'udzubillah. Orang ini tak kedekut ilmu. Na'udzubillah, tak mahu kedekut ilmu. Ada ilmu apa, ajar kawan. Dia pandai wala ilmu masak, wala ilmu apa, ajar. Dia pandai masak, dia makan, dia Allahu Akbar, kita dapat pahala, ya. Pahala ni kalau kita mati pun mengalir lagi pahala ilmu, ya. Ilmu yang memberi manfaat, ya. Jangan pula ilmu munafik ni, ilmu sihir, ilmu ni tak mau. Nak ilmu yang sangat berguna. Jadi kita jadikan diri kita ni dalam hidup sangat berguna sesama manusia. Sebab itulah kita ada ketua lah, ketua masjid, ketua surau, ketua biru-biru. Jadi berguna kepada sahabat-sahabat. Sebab apa? Nak mengatur program-program, nak menjalankan tugas. Hebat tu, ya. Tabik saya. Terima kasih kepada yang menjalankan tugas dengan sebaik. Dia sangat bermanfaat pada sesama sahabat yang lain. Ketiga, semua orang berasa aman dari gangguannya. Maksud hidup kita tak mau ganggu orang, tak mau buat jahat pada orang, tak mau buat naya orang.
tak mau zalim orang, tak mau sakit hati orang. Tu yang orang yang bagus, orang yang ada sifat-sifat yang baik ni ya. Keempat, tidak iri terhadap hal orang lain, tak mau dengki-dengki. Hang kaya ke, hang anak pandai ke, hang anak kerja bagus ke, hang hebat macam mana ke, tak dengki. Buang rasa dengki. Astagfirullahaladzim, aku tak mau dengki dia ni. Ini pemberian Allah pada dia, nikmat Allah bagi pada dia. Aku pun banyak lagi nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Bukannya kita tak ada nikmat, banyak nikmat kita kecapi. Tu rezeki masing-masing lah. Mungkin dia banyak berdoa, mungkin dia ada amalan-amalan dia. Sebab tu dia masuk hidup dia nampak hebat ya. Ataupun dia kaya dan sebagainya. Yang kelima, selalu bersiap untuk menghadapi maut. Ni yang kita takut. Masya Allah, sentiasa bersiap untuk menghadapi maut. Orang bersiap untuk menghadapi maut macam mana? Ikut-ikutnya, kita ni tak tidur malam ya. Sebenarnya kita kena dalam kitab tasawuf kata kita kena tulis wasiat. Yang tidur malam kena tulis wasiat, ambil satu kertas tulis. Wahai anak-anakku, ibu berwasiat, ibu ni ada hutang sekian-sekian orang. Kalau ibu mati, tolong selesaikan. Berapa ratus hutang dia ada, tulis, kubur berbantai. Andai malam tu kita tidur, kita mati, esok anak kita jumpa atas tu, dia selesaikan hutang kita tu. Wasiat. Tu antara wasiat hutang lah. Wasiat hak lain banyak lagi lah. Wahai anakku, bila ibu dah tak ada, maksudnya kamu hiduplah berbaik-baik, adik-beradik, ikut perintah Allah, tunaikan kewajipan-kewajipan, jadilah anak yang soleh, solehah. Itulah siap kita, boh bantai juga. Esok tak mati lagi. Tak mati lagi, tulis lagi esok sebelum tidur, tulis lagi. Tak tahulah, kalau hari-hari asalnya kita tulis tu dia. Kutip-kutip baca kertas kita tu, semua wasiat ni yang baik-baik lah ya. Jadi kita kena, maksudnya bersedia untuk hadapi maut. Sebab kita takut kita mati. Ada orang tidur-tidur terus mati. Jaga-jaga dalam kubur. Jaga-jaga, ya Allah, aku ni dalam tanah. Tu yang kita takut. Sebab tu sebelum tidur syahadah dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu nak mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lepas tu pulanglah. Baru tidur. Andai kita mati dalam tidur tu, jaga-jaga dalam kubur dah, selesai lah, selamatlah kita. Tapi kalau kita tak ada syahadah, tak ada mengucap apa pun dah, tidur dung gitu ya, jaga-jaga dalam kubur, tu yang kita bimbang ya. Okey, fahamlah macam mana kan? Okey. Jadi dia kata ketahuilah saudara bahawa kami dijadikan untuk mati dan tidak dapat lari daripadanya. Kita ni Allah Ta'ala bagi hidup dan akan mati. Mau tak mau pun akan mati. Takut tak takut pun akan mati. Sampai hari ini matilah. Akan lalui. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa semuanya akan mati. Kita semua mati. Takut macam mana pun akan hadapi. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Az-Zumar ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah Ta'ala kata apa? Engkau akan mati dan mereka juga akan mati. Kita mati. Orang lain bersama juga akan mati. Kita tak tahu cepat atau lambat. Kadang-kadang hak tua tak mati lagi, hak muda mati dulu. Mati ni tak kira tua muda. Hak sehat, ingat pun tak mati lagi. Kata hak sehat mati dulu. Hak sakit tu, hak tu tak mati lagi. Jadi semua tu akan hadapi mati ya. Jadi doa banyak-banyak pada Allah, minta Allah Ta'ala, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam baik. Jangan matikan aku dalam su'ul khatimah, mati dalam jahat, dalam dosa, na'udzubillah. Tengah tikam nombor ekor mati, na'udzubillah. Tengah ngumpat orang duk ngangak, kata orang mati. Tu yang takut ya. Jadi biarlah kita mati dalam baik, minta pada Allah, doa pada Allah. Bila kita doa, Allah Ta'ala akan bagi. Doa lah, Allah Ta'ala suka untuk kita meminta atau berdoa. Allah Ta'ala suka ya. Allah suka kepada hamba-Nya yang suka meminta-minta atau berdoa lah ya.
Dan firman Allah lagi dalam surah Al-Ahzab ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatl. Allah Ta'ala kata apa? Katakanlah tidak akan berguna bagimu lari menghindarkan maut. Takut mati, lari. Contoh sanggup buat peti kaca, duduk dalam peti kaca tu takut tak maut nak masuk. Cabut nyawa sampai masa mati juga. Jika kamu lari dari mati atau perang, kerana demikian keadaannya, maka kewajipan seorang Muslim harus siap-siap benar untuk maut sebelum tiba. Tak boleh nak elak mati. Ya, sampai masanya matilah kita. Dah dijanjikan Allah, dah ditetapkan. Jadi kena siap sedia lah. Siap sedia tu banyak taubat, banyak berzikir, banyak maksudnya insaf atas dosa-dosa kita, muhasabah diri, ya. Buat baik, bersedekah sebanyak mana yang boleh. Sedekahlah, ya. Orang bersedekah ni Allah gandakan pahala, panjangkan umur dia, ya. Murahkan rezeki dia, ya. Allah, masya-Allah, ya. Firman Allah lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Inginkanlah mati jika engkau benar-benar dalam imanmu. Maksudnya kalau dalam iman mati, alhamdulillah. Yang takut dalam maksiat. Nauzubillah, ya. Lagi Allah Ta'ala berfirman lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Dan mereka tidak akan ingin mati kerana mengetahui amal kejahatan dirinya. Macam kita lah, kalau orang tanya hari ni, anda diberi pilihan hari ni, nak mati tak hari ni? Tak mau lagi. Sebab apa? Kita tahu kita ada banyak lagi dosa pada Allah ni. Amalan kita pun sikit, ya. Banyak lagi kurang persediaan kita. Ya. Kita sendiri yang tahu, orang tak tahu, ya. Kejahatan-kejahatan diri kita ni. Sebab itu insaflah, ya. Muhasabahlah diri, ya. Bertaubatlah, ya. Supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih daripada dosa. Dalam kedua ayat ini, nyata Allah menjelaskan bahawa seorang yang benar-benar iman dan ikhlas kepada Allah tidak gentar akan mati. Orang beriman betul, orang duduk pondok tu, orang amal ibadat sembahyang jamaah, yang 5 waktu sehari semalam cukup, masya-Allah, mengaji Quran lagi. Allah, yang masa dia diperuntukkan untuk ibadah lah, hebatnya. Kita hari ni sibuk dengan kerja lagi sebab masih bekerja, ya. Yang dalam usia macam tu Allah, ya. Mereka ni memanglah 100% tu memang sedang bersedia untuk mati. Jadi mereka ni kata maksudnya orang yang benar-benar iman dan ikhlas pada Allah tidak gentar akan mati, tak takut mati, ya. Bahkan rindu kepada mati, suka kepada mati. Kenapa dia rasa mati ni dapat jumpa Allah. Sebab sama hidup di dunia ni, hidup ibadah tapi tak nampak Allah. Tapi Allah nampak kita, kita tak nampak Allah, ya. Bila mati dapat jumpa Allah, dapat kembali kepada Allah. Dan datang pada Allah, kembali kepada Allah. Kita hari ni datang pada Allah, nak balik takut. Orang yang beriman betul-betul ni, dia datang pada Allah dan nak pulang kepada Allah, suka untuk pulang kepada Allah sebab amal dia bagus. Jadi kita ni macam tambah lagi amal kita, banyak lagi istighfar kita, ya, banyak kita ubat. Bahkan dia tahu orang tadi rindu kepada mati untuk segera bertemu kepada Tuhan. Dia nak jumpa Tuhannya. Sebaliknya orang munafik, entah orang munafik ni yang iman dia ada problem. Dia tidak sebenar-benar beriman. Dia akan lari dari maut. Boleh-boleh tak mau mati, ya. Kalau sakit pun cari doktor pakar sekali. Yang mana doktor pakar sekali, duit banyak mana pun boleh dia bayar. Boleh-boleh tak mau mati. Tapi sampai masa dia mati juga, ya. Jadi ia akan lari dari maut kerana berasa amal perbuatannya yang sangat buruk. Orang munafik dia tahulah diri dia. Dari segi ikhlas tak ada, ya.
Jadi dia ada problem dari segi iman daripada Allah Ta'ala, maka dia takut untuk mati. Sebab dia tahu perbuatan dia tadi sangat buruk. Sikit lagi kita ya. Kita masuk Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, saya suka kepada kemiskinan, kerana itu sebagai tawaduk merendah diri kepada Tuhanku. Abu Darda dia suka miskin. Dah ini katanya nak miskin kan, nak kaya. Ada doa, ya Allah bagilah aku kaya, ya Allah bagilah aku kaya, nak kaya. Tapi bagi maksudnya ulama-ulama ni, sahabat-sahabat Nabi ni, mereka suka kepada miskin. Dengan miskin itulah tawaduk pun merendah diri. Contoh kita miskin, kita naik kereta buruk, kita merendah diri, mana sombong. Tapi orang naik kereta hebat, kereta lawa, yang tak ni lah, yang kurang beriman tadi, tengok orang kereta buruk, tengok meluat, leceh. Sebab apa? Nak ada tawaduk diri. Tawaduk dalam hati, merendah diri. Makan pun makan biasa-biasa je. Dia makan biasa-biasa, dia tak belagak. Ni kalau tak ada ayam tak makan. Ya. Budak-budak hari ni lah ayam, ikan masin hidang tak makan. Ya. Jadi Abu Darda kata, aku suka miskin, kerana miskin itu sebagai tawaduk merendah diri kepada Tuhan. Rendah diri. Ya Allah, aku hamba-Mu ya Allah. Aku miskin ya Allah. Apa aku miskin? Yang miskin ni lah aku jadi baik. Hati aku tak sombong. Tak ada rasa takabur, tak rasa bangga diri, tak ada ujub. Dan aku suka penyakit, kata Abu Darda. Kita tak suka penyakit. Penyakit kencing manis susah hati lah. Ya Allah, macam mana ni kencing manis pun ni, tak mau turun susah hati. Tapi Abu Darda dia suka penyakit, berbanding dengan kita lah. Sebab itu sebagai penebus dosa. Penyakit tu tebus dosa. Contoh kita sakit, kita demam, Allah Ta'ala ampun dosa. Ya. Dan dia kata yang ketiganya, saya suka kepada mati. Abu Darda kata, dia suka 3 perkara. Pertama, suka kepada miskin. Kedua, suka kepada penyakit. Ketiga, suka kepada mati. Kerana apa? Kerana rindu kepada Tuhanku. Dia rindu kepada Allah. Sebab tu dia nak mati, nak jumpa Allah, nak melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Sebab hidup di dunia kita solat, kita tak nampak Allah, tapi kita merasakan bahawa Allah sedang melihat kita. Tapi bila kita mati, kita dapat melihat Allah. Itulah hebatnya ya. Maksudnya sahabat-sahabat Rasulullah, ulama-ulama ya, orang alim ya. Kita tak ikut panjang lagi kita punya ni ya. Okey, panjang lagi huraian kita. Tapi mudah-mudahanlah ni sebagai yang kata apa, kita jadikan diri kita ni insaf atas dosa-dosa kita ya. Jadi hari ini kita 8 nilai. InsyaAllah di lain bulan depan insyaAllah kita sambung lagi ya. Kitab Tanbihul Ghafilin ini sangat sangat hebatlah dia punya huraian dia, pengisian dia untuk kita amalkan dalam hidup kita ya. Jadi kita tutup dulu majlis ilmu kita dengan baca kafaratul majlis dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.